Masalah pakar perubatan khususnya, saya alu lakukan usaha dalam full paying patient dan akan merupakan satu cara retention yang agak berjaya. Cuma masalah sekarang, apabila masalah doktor kontrak tidak diselesaikan, ini bermakna on-stream untuk latihan pakar akan terjejas. Walaupun diberikan 4 tahun untuk lantikan kontrak, ini memang tidak mencukupi untuk latihan pakar di dalam sistem yang sedia ada, khususnya khusus master dan sebagainya. Jadi apakah cadangan daripada kementerian untuk selesaikan supaya bekalan pakar ini akan mencukupi untuk Kementerian Kesihatan? Sekian. Menteri, saya ambil kesempatan daripada nasihat pengerusi berkenaan dengan perkara ini juga. Saya telah membangkitkan juga rasional tentang perlantikan penasihat-penasihat khas dan juga duta-duta ke luar negara, di mana kerajaan dilihat membazirkan wang yang begitu banyak di dalam melantik penasihat-penasihat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, duta-duta khas ke sana dan ke sini. Kenapakah tidak kerajaan melihat kepada nasib doktor-doktor kontrak? Dalam perbahasan saya telah membangkitkan isu-isu berkenaan dengan masa depan yang tidak menentu kepada mereka. So, rayuan saya kepada Timbalan Menteri adalah untuk kita nasihatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kurangkan pelantikan penasihat-penasihat, duta-duta ke sana dan ke sini dan memberi perhatian terutamanya kepada bidang kesihatan, di mana ada ramai doktor yang sedang berkhidmat untuk masa depan negara kita, untuk rakyat kita. Terima kasih. Ini masalah yang telah terjadi. Ya. Kita tahu lambakan doktor-doktor yang datang itu sebab ada doktor kontrak. Kalau saya boleh bermula daripada awal lagi, masa dulu-dulu, masa diberikan doktor kontrak, saya dapati banyak doktor seronok. Sebab apa? Sebab mereka terpaksa tunggu dekat setahun. Ada yang tunggu setahun lebih untuk dapat masuk, tapi sebab tak ada tempat. Bila dilaksanakan, ini jadi doktor-doktor ni tak payah menunggu begitu lama dan masuk. Tetapi apabila sampai habis tempoh kontrak itu, maka timbullah perkara ini. Kerajaan tidak duduk diam. KKM bukan duduk diam tentang perkara ini. Dan kerajaan kita telah nyatakan beberapa kali dalam jawapan bahawa kita terubuhkan jawatan kuasa khas dan sebagainya. Dan kita akan adakan perbincangan. Kita dah ada perbincangan, ada dialog dan ada bengkel yang telah lakukan, dan bergerak ke depan kita akan adakan perbincangan dengan JPA, dengan Kementerian Keuangan tentang perkara-perkara berkaitan dengan Akta Perubatan 1991 dan Akta Pergigian, supaya perkara-perkara itu dapat dipermudahkan, supaya mereka dapat meneruskan kerjaya dengan lebih baik. Ini perkara-perkara yang akan dibuat, dan kita sedang berfikir bagaimana kita dapat buat pindaan pada Akta Pencen umpamanya, supaya kita dapat masukkan anak-anak muda, doktor-doktor ini ke dalam sistem permanent yang tetap yang kita nak ni. Jadi ini kita sedang usahakan. Kita belum dapat lagi, insya-Allah, dan kita akan terus berusaha supaya apa yang kita katakan tadi, nasib doktor-doktor masa akan depan ni kita terjamin. Kita tak akan buat perkara-perkara yang menyebabkan nasib mereka tidak terjamin. Ini sudah pasti. Saya percaya contohnya Gopeng sendiri tahu sebab perkara ini telah berlanjutan. Daripada semasa Gopeng jadi Timbalan Menteri, benda ini telah dibincangkan dan telah ada movement forward. Jadi ini yang kita harapkan, beberapa perkara yang akan berlaku tidak lama lagi untuk memberi kebaikan kepada cabaran doktor kontrak ini. Menteri, cuma saya nak menegur sedikit. Jangan gunakan istilah lambakan, kerana ramai daripada murid-murid kita yang mahu menjadi doktor untuk berkhidmat kepada negara dan rakyat kita. Jadi saya mintalah kalau boleh kita perhalusi perkara ini, dan kalau kita ingin memberi khidmat ataupun nasihat kepada yang bakal menjadi doktor, mungkin perkara itu boleh dinasihatkan kepada mereka dengan cara memberi kaunseling dan sebagainya ketika mereka ini mahu mengambil jurusan-jurusan tertentu, bukan selepas mereka mendapat ijazah dan keluar daripada universiti baru kita tiba-tiba mengenakan syarat-syarat dan sebagainya. Tak apa, terima kasih Haji Lutung. Saya dapat memahami kegelisahan, kerisauan dan keprihatinan Haji Lutung. Itu juga yang ada pada diri saya. Sebab apa, kita ada ramai di antara kita, anak-anak kita pun doktor. Kita memahami perkara ini. Bukanlah tujuan saya kata lambakan macam tu, tapi perkara yang jadi dulu 3,000 setahun. Hari ini kita tahu, selepas 2016,
dia jadi 4,000, 5,000 dan banyak. Sebab apa? Ada doktor-doktor muda yang pulang daripada luar negara sebagainya. Jadi daripada universiti-universiti di luar negara yang diiktiraf pun, dan ramai, dan kita tidak mampu pada ketika itu untuk mengambil kerana perjawatan yang tak cukup. Dan juga dasar kawalan saiz yang diwujudkan pada 2016 itu. Jadi saya tak payahlah ulang perkara itu lagi. Tetapi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada doktor-doktor walaupun pada ketika ini masih kontrak lagi, tetapi telah banyak berjasa kepada negara, terutama dalam masa COVID ini. Kita tidak pernah mensia-siakan sesiapa. Kita bagi bantuan dan sebagainya, dan kita sentiasa fikir bagaimana kita supaya dia dapat menyambung kerjanya. Dan satu hari nanti dapat jawatan dan Okey, Menteri. Jadi saya harap Menteri. Julutong happy Sorry, lah Menteri. dengan soalan itu. Menteri. Jadi saya boleh Sikit dah. satu Menteri, sekali- sikit boleh Menteri, saya bagi teruskan saya atau- tanya saja, bukan soalan yang Menteri Doktor jawab kontrak. tadi. Saya minta saja jasa baik Menteri. Saya faham Doktor kontrak. yang kita buat semua kajian-kajian dan sebagainya. Tetapi apa time frame-nya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk selesaikan masalah ini? You cannot have an open verdict. You have to have a time frame. Sebab budak-budak anak-anak kita ni tiap-tiap tahun keluar sebagai doktor. So alasan-alasan yang diberi oleh kementerian kita boleh terima, tak ada masalah. Tetapi I need a solution and we need a solution. So apakah time plan dia yang ada? Ini semua kedudukan ini semua dengan kewangan saja. So I hope that you understand apa yang kita minta ini. Menteri, saya mohon Menteri juga bincang dengan Menteri Pengajian Tinggi yang mengatakan bahawa medical graduate sekarang untuk IPTA, IPTS tempatan dengan 3,000 setahun tidak cukup, mahu tingkat lagi sehingga 4,000 setahun. Jadi kalau sekarang kita tidak dapat absorb yang sedia ada, bagaimana apabila kita meningkatkan lagi medical graduate? Jadi sepatutnya Kementerian Kesihatan harus bincang dengan Kementerian Pengajian Tinggi supaya supply side, masalah supply side itu diselesaikan. Sekian. Terima kasih atas soalan-soalan, perbincangan yang yang banyak ni. Macam saya kata tadi, saya faham daripada YB dari mana ni? YB Xavier daripada mana? Hulu Langat. Ini bukan masalah time. Kita dah ada perbincangan yang terus-menerus sebenarnya. Sekali kita ada. Baru ni kita buat bengkel, kita bincang bagaimana kita nak menyelesaikan perkara ini. Itu saya sebut tadi dan saya dah nyatakan tindakan-tindakan kerajaan supaya kita jangan kehilangan doktor pakar, dan tindakan kerajaan supaya doktor pakar sudi dan sanggup buat pengorbanan untuk pergi ke luar bandar. Dan sekarang kita ada hospital cluster dan sebagainya. Dan kepada anak-anak kita, doktor-doktor kontrak ini, kita sedang berfikir macam mana cara untuk mendapatkan mereka kembali ke dalam sistem yang tetap. Dengan adalah syarat-syaratnya dan pindahan-pindahannya, saya telah nyatakan bahawa kita ada benda pindahan-pindahan yang kita nak buat, perbincangan. Dan saya setuju dengan Gopeng tadi, YB Gopeng, yang kita perlu ada perbincangan dengan KPT secara lebih lanjut tentang perkara-perkara yang akan kita bawa ke depan.